Kalau semua orang nak check sama ada Windows 11 ni support tak dekat device diorang, saya check untuk laptop saya ni, HP Pavilion ni, dia tulis tak support lah. Dah check tak support. Saya pun macam sedih lah juga sebab nak try Windows 11 kan. Aduh, dapat SMS pula data habis. Dah lah aku bayar bil mahal sampai 100 lebih. Macam mana lah aku nak jimat ni? Aduh, hai. Anda hadapi masalah yang sama? Bertukarlah kepada One XX kerana One XX menawarkan harga 100GB untuk RM89, 44GB untuk RM59. Anda boleh kekalkan nombor lama anda. Ia menggunakan jaringan sama daripada Celcom. Apa yang baiknya adalah data carry forward kalau anda tak habis. Link ada pada description di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat lah. Musim-musim PKP ni kita jaga kita, stay at home dan sebagainya. Okey, untuk hari ni saya akan sharekan kepada anda semua tentang Windows 11 yang saya dah try install dekat beberapa device dalam rumah saya ni. Device dalam rumah saya ni macam laptop ke apa semua ni tak adalah baru sangat. Paling-paling pun dalam 2017, 2016, ada juga yang lama kan. Tapi anda kena saksikan lah untuk anda tahu mana device yang boleh, mana device yang tak boleh. Okey, saya juga akan sharekan tentang kelebihan dia, kekurangan dia dan macam mana saya beli Windows 11 ni. Okey, sebelum tu saya minta jasa baik anda semua untuk tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng dekat bawah tu untuk mendapatkan notifikasi ataupun video-video baru daripada saya. Okey, jom kita teruskan kepada dia punya kelebihan. Okey, yang saya dapati dekat Windows 11 ni, kalau anda boleh tengok, menu dia tersusun rapi dekat tengah ni. Macam style MacBook lah, lebih kurang macam tu. Tapi siapa yang tak suka style yang kat tengah ni, anda boleh susun dekat tepi lah, tepi belah kiri, belah kanan tak boleh. Okey, belah kiri dengan tengah sahaja, di mana kalau anda tekan right and click, anda tekan personalize, anda tekan taskbar, anda tekan sini, anda boleh pilih left ataupun center. Macam saya pilih center lah, nampak lebih baru. Okey, kalau anda tengok memang sangat minimalis, simple lah dia punya ni. Okey, background ni juga, yang tiga-tiga background ni adalah background yang memang ada dalam Windows 11, di mana kita tekan right and click, kita tekan personalize, kita tekan themes. Okey, kat sini anda boleh nampak berapa tema yang memang ada dalam Windows 11. Anda boleh pilih lah yang officialnya window light ni lah, berwarna putih dan ada bunga berwarna biru. Contohnya kat belakang ni, tapi ini window dark. Okey, anda boleh pilih lah dekat dalam tema ni. Okey, apa lagi yang saya jumpa dekat Windows 11 ni, di mana dia punya edge tu adalah curve edge. Kalau kita boleh tengok kat sini, saya kecilkan. Okey, nampak curve edge. Kalau anda perasan dekat bucu-bucu ni curve edge, tapi tak semua aplikasi curve edge. Macam saya perasan lah, dekat Telegram punya aplikasi dia masih lagi bucu yang tajam, macam tu. So tak semualah yang curve edge. Okay, jom apa lagi kelebihan yang ada. Contoh kalau kita tengok kat bawah ni ada task view. Dekat task view ni kita boleh customize kita punya, contoh background ni untuk kita pakai untuk main game, background ni kita pakai untuk office, untuk business dan sebagainya. Kita tekan task view, nampak desktop 1, desktop 2, desktop 3 dan sebagainya. Kita boleh customize kita sendiri. Background kita boleh tukar setiap desktop pilihan lain, dan kita boleh customize nama ni, contoh gaming, contoh business, personal dan sebagainya. Anda boleh buat sendirilah. Okey, apa lagi saya jumpa dekat ni, dia terdapat menu yang baru. Contoh anda boleh kaji sendirilah, boleh connect dengan handphone lah, boleh connect dengan Xbox lah dan sebagainya. Lebih memudahkan komunikasi lah. Itu boleh kaji sendirilah apa kelebihan untuk Windows 11. Okey, okey, kelebihan yang nyata lagi yang memang sangat bagus, di mana contoh kita buka file ni, kita buka lagi contoh Windows Edge. Okey, nampak saya kecilkan semua ni supaya anda nampak. Okey, kalau kita gerakkan cursor kita ni ke arah ni, nampak kita boleh pilih. Kita tak perlu tekan benda ni, kita just gerakkan kita punya mouse je. Okey, contoh saya nak belah kanan, saya klik belah kanan, nampak tak? Okey, lepas tu yang Microsoft Edge ni
Kita buat contoh belah sini. Macam tu. Nampak dia susun cantik punya. Ikutlah penggunaan dan kerja anda kan, macam mana. Ataupun anda boleh gerakkan macam ni, dia ke atas bucu ni. Sebelum sampai bucu dia dah keluar. Nampak dia punya shaded region kat mana dia akan duduk. Macam tu. Ataupun kita nak gerakkan belah kanan, tak perlu sampai kanan sangat pun dia akan keluar. Sebab dekat Windows 10 ni dia kena sampai dekat hujung tu baru dia akan keluar macam line ke apa, untuk menunjukkan kat situlah dia akan duduk. Okey. Dekat Windows 11 ni saya sukalah, walaupun dia punya shaded tu obvious sangat. Nampak obvious sangat dia punya shaded tu. Tapi nampaklah, kita nampak bila kita buat kerja tu nampak. Bagi saya itu sesuatu yang sangat bagus lah. Okey, saya rasa tu saja kot untuk dia punya kelebihan. Jom kita pergi apakah kekurangan untuk Windows 11. Okey, yang pertama, contoh saya buka Microsoft Edge ni, saya besarkan. Okey, jom saya tambah lagi satu tab. Kenapa saya buka Microsoft Edge sebagai contoh? Sebab tema dia terang. Saya buat tema terang. Okey, contoh saya kecilkan lah, betul-betul kecilkan, sebab saya nak tunjuk anda dia punya shadow. Nampak tak shadow kat sini berwarna hitam agak sedikit tebal. Sebab saya gerakkan, hitam tu. Nampak hitam. Mungkin bagi seseorang, setengah-setengah orang, dia tak suka lah kan shadow yang tebal-tebal macam ni. Tapi bagi saya tak ada masalah lah. Tak adalah mengganggu pun perkataan ke apa kan. Tak nampak dekat bawah ni kan. Okey, itu adalah keburukan yang pertama. Okey, keburukan yang saya jumpa lagi ni memang sangat menyusahkan saya adalah di mana saya menggunakan laptop, connectkan HDMI ke monitor. Okey, dia punya taskbar tak ikut ke monitor ni. Tak tahulah saya salah setting ke apa, dia tak ikut. Dia sangat menyusahkan apabila saya perlu buat kerja dekat monitor ni dan saya nak buka file dekat monitor ni. Terpaksalah saya gerakkan cursor dan mouse ni ke arah laptop saya ni yang jauh, nak kena gerak baru boleh buka file. Sebelum ni saya pakai Windows 10, taskbar tu masih lagi hidup. Tak tahulah kenapa Windows 11 ni dia tak ada taskbar dekat monitor kedua saya ni. Siapa yang tahu cara macam mana nak hidupkan taskbar kat sini, boleh komen lah kat bawah. Okey, apa lagi kekurangan yang saya nampak? Saya rasa tu saja kekurangan yang memang obvious dekat Windows 11 ni, tapi bergantung kepada penggunaan peribadilah. Itu berdasarkan apa yang saya jumpa. Okey, saya dah try install dekat 4 device, di mana jom kita tengok device apa yang saya install. Okey, saya try dekat 4 device ni berbeza semua ni. Asus, HP dengan NEC. Okey, jom kita try buka satu. Saya nak tunjuk kat anda dia punya spesifikasi. Okey, ini adalah Intel Celeron N3060, 1.6 GHz sahaja dan 4GB RAM. Ini boleh support untuk Windows 11. Memang dah pakai dah Windows 11 untuk ni. Yang kedua adalah Asus juga, i3 6th generation 2.3 GHz dengan 4GB RAM. Laptop ni adalah di belakang saya ni lah. Kalau anda nampak memang dah guna interface Windows 11. Tak ada masalah. Okey, yang ini adalah HP Pavilion. Yang ada depan saya ni HP Pavilion menggunakan i5 7th generation. Yang belakang saya ni 6th generation, 8GB RAM. Okey, 8GB RAM. So saya dah install, memang boleh pakai, tak ada masalah. Okey, yang terakhir ni saya try untuk laptop NEC Note BIOS. NEC macam tu lah. Saya pun tak kerti sangat NEC ni. Okey, i5 2nd generation 2.5 GHz dan 6GB RAM. Untuk pengetahuan anda, laptop ni tak support. Saya dah try untuk install, dia keluar notifikasi not support Windows 11 lah, macam tu dia keluar. So tak boleh lah untuk laptop yang ni, sebab mungkin dah lama kot 2nd generation ni. So saya try kat sini generasi ke-6, generasi ke-7 dan Celeron N3060 tak silap tadi kan. Itulah device yang saya try install untuk Windows 11. Untuk pengetahuan anda, yang Celeron tu, yang Asus Celeron tu, dia ada masalah, ada watermark dekat bawah tu, please active
Windows, macam tu lah. Siapa yang pernah menghadapi masalah yang sama, krisis aktif Windows, dan akhirnya benda tu hilang dan ada Windows 11. Selesailah masalah yang dihadapi. Okey, mesti yang nak tahu kan kat mana saya beli dan install Windows 11 ni. Di mana saya sebelum ni try juga pergi dekat apa ni, Windows Health Checker tak silap. Kalau semua orang nak check sama ada Windows 11 ni support tak dekat device diorang, saya check untuk laptop saya ni, HP Pavilion ni, dia tulis tak support lah. Dah check tak support. Saya pun macam sedih lah juga sebab nak try Windows 11 kan. So akhirnya saya scroll dekat Shopee, saya jumpa. Okay, saya bagi detail kat sebelah ni kalau anda boleh tengok. Dengan harga RM12 saya beli dia punya OS, home dengan dia punya key lah. Saya beli full set punya. Saya tak tahu sama ada ni original, crack ke ataupun key ke apa benda, saya pun tak pasti. Untuk pengetahuan anda, kalau anda buat research di mana Windows sendiri dia jual mahal, tapi dia akui yang key orang jual yang lebih murah tu boleh pakai. Dia bukannya crack ke apa, dia boleh pakai. Tapi yang ni saya tak tahulah crack ke apa ke, saya tak tahu. Janji saya boleh pakai interface Windows 11 ni lah. Itu saya bagi tahu awal-awal lah. Boleh contact dengan kita punya seller ni. Dia sangat responsif, sangat bantu siapa yang tak tahu komputer ke apa kan, tangkap gambar bagi dia cara untuk hidupkan, nanti dia tolong. Dia suruh tekan ni kan. Dia akan guide satu persatu sehingga berjaya lah. Tak ada masalah. Kalau tak berjaya ke apa, kalau anda ada masalah yang seperti watermark tu kan, please active window tu, dia akan ajar. Tak ada masalah. Boleh PM dia ni. Sangat bagus. Dia pun responsif. Bagi saya pun harga dengan RM12 ni murah lah kan. Kalau orang lain saya tak tahu, ada yang jual RM4, ada jual RM1. Saya pergi dekat kita punya seller ni sebab apa? Sebab dia bagi dengan key. Saya pun tak tahu apa penggunaan key tu. Sebab saya ada juga PM dekat seller lain dengan yang jual harga RM4, RM1 ke apa kan. Dia kata tak ada key, just guna teks ke apa benda dah, macam tu. Tapi saya pun macam, alamak, nak key kan untuk apa-apa kalau ada ni kan. Tu saya beli sekali dengan key dengan harga RM12 sahaja. So mesti ada yang tanya, Haziq, install ni ada ganggu kita punya storage tak? Ada ganggu kita punya SSD tak? HDD kita punya kerja ke kan? Saya dah buat dekat 3 device yang berjaya ni. So far tak ada masalah. Kita punya kerja pun masih ada, susunan pun masih sama, kerja semua simpan je, tak ada masalah. Jangan risau, buat je. Kalau anda rasa nak try guna interface, pergilah dekat RM12 ni. Tak perlulah beli yang mahal beratus-ratus tu kan. So far tak ada apa masalah. Saya pakai sangat bagus. Saya memang sangat suggest lah menggunakan seller yang saya gunakan ni. Okay, saya rasa tu saja untuk video kali ni. Semoga video kali ini sangat bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, subscribe dan komen dekat bawah. Selamat berjumpa untuk video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.